Ya, seperti yang dikabarkan, bagaimana vaksinasi ini, harapan baru depan pandemik, ia bukan lagi digelar sebagai satu penantian kerana jumlah vaksin juga sudah pun dipertingkatkan dan juga beberapa jenis vaksin. Kalau yang terbaru, Moderna juga telah pun diluluskan oleh NPRA pada waktu darurat ini untuk digunakan dalam pemberian program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita nak bercakap bersama dengan tetamu kita. Ya, Profesor Madya Dr. Sharifah Farida Syed Omar, pakar perunding Unit Penyakit Berjangkit Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana saya kerana pagi. Prof. Madya Doktor, mungkin untuk kita permulaan boleh dilihatkan respon Prof. Madya Doktor berkaitan tentang satu lagi jenis pembekal vaksin baru yang diluluskan iaitu Moderna untuk digunakan dalam sewaktu tempoh darurat dan dimasukkan dalam program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Apa yang boleh digambarkan tentang pertambahan jumlah pembekal dan juga jumlah jenama vaksin yang digunakan di peringkat tempatan, Prof. Madya Doktor? Terima kasih ya Cik Ismail atas soalan tersebut. Jadi Moderna ni yang kita dengar semalam, Alhamdulillah mungkin akan masuk ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Tentu sekali kita mengalu-alukan apa-apa saja vaksin yang telah terbukti boleh memberi kesan yang baik dan juga berkesan dengan baik terhadap COVID-19 yang masuk ke negara kita lah, kerana tentu sekali terutamanya pada beberapa bulan yang lepas kita menghadapi kekangan jumlah vaksin yang tidak mencukupi dan salah satu sebab kita dapat meningkatkan kadar vaksinasi negara kita adalah kerana bekalan yang bertambah. Jadi apa saja vaksin yang masuk, insya-Allah asalkan dia telah menunjukkan keberkesanan dalam ujian klinikal, tentu sekali diadu-alukan. Dan kita tahu Moderna ni bukan satu vaksin yang baru, telah digunakan secara meluas terutama sekali di US dan dia adalah vaksin yang hampir sama dengan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer yang telah kita gunakan sejak bulan 3 hari itu. Jadi insya-Allah apa-apa saja vaksin yang telah dibuktikan kalau masuk ke pasaran kita dapat meningkatkan kadar vaksinasi di dalam negara kita, tentu sekali kita alu-alukan. Mungkin Prof. Madya Doktor juga boleh kongsikan apakah respon terhadap kadar vaksin di negara kita ini yang dianggap terpantas di dunia sekarang ini? Jadi tentu pencapaian itu adalah satu yang patut kita banggakan dan kita sangat gembira dengan kadar pencapaian yang telah dapat kita capai. Jadi pihak yang bertanggungjawab terutamanya KKM, MOSTI, CITF, JKJAV yang telah berusaha keras untuk meningkatkan kadar vaksinasi di negara kita, terutamanya pada 1-2 bulan yang kebelakangan ini perlu dialu-alukan dan dibanggakan. Saya baru saja melihat statistik kita pada pagi ini, Alhamdulillah 21 juta penduduk telah mendaftar, kadar vaksinasi dos pertama ialah 14 juta. Tetapi kita perlu ingat beberapa perkara yang mungkin masih lagi ketinggalan. Contohnya ada beberapa negeri yang masih lagi kadar yang mendaftar masih lagi rendah. Contohnya di Sabah kurang daripada 50% penduduk telah mendaftar. Di Kelantan dan Terengganu 60 hingga 70% saja yang baru mendaftar. Yang sama, tak semua tempat telah mendapat dos pertama pada kadar yang tinggi. Kadar yang tinggi ini cuma di Kuala Lumpur melebihi 100%, tetapi kita lihat di Selangor masih lagi baru 52% dan kita tahu kes-kes di Selangor sangat tinggi. Kita melihat peningkatan kes contohnya di Johor Bahru, kampung saya sendiri. Tapi kadar dos pertama baru saja 31%. Jadi saya harap kita memang bersyukur dan berbangga dengan kadar terpantas ni, tapi kita perlu mungkin shift kan. Jadi sekarang Kuala Lumpur, Klang Valley telah mencapai tahap yang agak memuaskan. Kita perlu shift kepada tempat-tempat lain juga supaya merangkumi segenap masyarakat Malaysia, kerana kita sangat-sangat memerlukan liputan vaksin yang mencukupi di seluruh negara. Ya. Prof. Madya Doktor, bukan saja kita bercerita tentang varian Delta yang dianggap sebagai antara varian yang paling bahaya dan paling utama ketika ini untuk mutasi COVID-19. Varian Delta Plus juga turut dilaporkan. Kini beberapa kes dilaporkan di beberapa negara. Jadi apakah pandangan Prof. Madya Doktor terhadap keberkesanan vaksin sedia ada ataupun pemulihan vaksin baru ini terhadap pengujian untuk varian-varian baru yang ditemui dalam kelompok masyarakat ketika ini?
Okey, jadi variant of concerns ni memang telah muncul sejak tahun lepas lagi ya. Contohnya di UK, Alpha, Beta dan sebagainya. Dan Delta ni yang paling sebab yang kita nampak daripada Delta ni dia menyebabkan transmisi yang tinggi. Jadi bila dia menyebabkan transmisi yang tinggi, maknanya senang berjangkit antara satu orang kepada orang yang lain. Jadi kita nak kawal merebaknya COVID-19 tu agak sukar. Dan ini juga dilihat di antara orang-orang yang telah diberi vaksinasi. Contohnya di UK, liputan vaksin mereka sangat tinggi menggunakan AstraZeneca dan juga Pfizer. Kebanyakan mereka telah divaksinasi, tetapi kita lihat kadar sebab mereka mula membuka negara mereka kan kepada aktiviti-aktiviti luar sejak daripada awal bulan 7 hari itu, dan mereka telah melihat peningkatan kes-kes, dan ini kemungkinan besar kerana Delta variant. Tetapi apa yang kita lihat ialah kadar kemasukan ke hospital, kadar COVID yang teruk, kategori 4 dan 5, kadar kematian tidak meningkat secara mendadak. Jadi masih banyak lagi kajian yang sedang dilakukan berkenaan dengan kesan vaksin, kesan variants ni terhadap vaksin yang telah digunakan. Dan setakat ni yang kita nampak memang setengah-setengah variant tidak ada masalah langsung. Ada setengah-setengah variant dia cuma meninggikan kadar transmisi yang seperti yang kita lihat dengan Delta Plus ni. Tetapi setakat ni kita lihat kadar COVID yang teruk menyebabkan perlukan perawatan di hospital dan menyebabkan kematian mungkin tidak setinggi yang dijangkakan atau dirisaukan. Jadi kita harap kita perlu teruskan dengan program vaksinasi ini supaya kita dapat mengurangkan kadar kemasukan ke hospital dan juga kadar kematian. Dan kalau kita lihat Pemadam Doktor, kadar vaksinasi di Malaysia semakin meningkat, dan persoalannya sekarang, adakah jika kita sudah pun mencapai herd immunity itu, kita akan pulih sepenuhnya daripada pandemik ini, Doktor? Semasa program vaksinasi dimulakan, memang kita punya harapan ialah kita dapat melenyapkan terus COVID-19 ni. Tapi terbukti virus ni terlampau pandai. Dia cepat sangat mutasi, menyebabkan banyak varian-varian yang timbul. Tetapi apa yang kita tahu sekarang ni, walaupun mungkin kita tidak dapat akan mencapai herd immunity seperti yang kita impikan, tetapi insya-Allah kita mungkin dapat mencapai satu tahap immunity di mana virus itu akan hidup, we have to live with the virus. Virus itu akan berada di dalam komuniti, yang akan menjadi satu virus yang endemik dalam komuniti. Tapi harapan kita ialah dengan adanya kadar vaksinasi yang tinggi, kita dapat tame the virus. Jadi virus yang tidak terlalu menyebabkan COVID yang teruk, yang menyebabkan kematian dan kemasukan hospital. Jadi it becomes like another common flu. Jadi kita tak dapat melenyapkan dia, tapi kita dapat mengurangkan kesan buruk jika kita dapat COVID-19. Okey, Prof. Madya Doktor, apa pula pandangan Prof. Madya tentang bagaimana keputusan untuk meletakkan booster shot ataupun dos yang ketiga untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan, malah untuk cross vaksin. Makanya dalam mungkin kalau yang pertama itu menggunakan Pfizer dan kedua menggunakan AstraZeneca dan juga percampuran untuk vaksin itu. Apa pandangan dan juga apakah respon Prof. Madya Doktor terhadap perkara ini untuk kita melihat kadar keberkesanan terhadap Delta ataupun varian-varian yang baru ini? Memang ialah satu COVID-19 ni memang sangat menarik sebab setiap hari, setiap bulan kita dengar perkembangan-perkembangan baru berkenaan dengan COVID-19 ni, dan ini adalah salah satu perkembangan yang terbaru yang memang sentiasa dalam kajian. Jadi memang dari awal lagi kita sudah memikirkan, saintis-saintis seluruh dunia sudah memikirkan yang mungkin ada keperluan untuk booster shot. Memandangkan virus ni senang mutate, ada mutation yang baru. Contohnya flu, influenza. Setiap tahun kita perlukan booster shot kerana setiap tahun ada mutasi baru yang berlaku. Jadi kita jangkakan COVID-19 juga mungkin SARS-CoV-2 virus yang menyebabkan COVID-19 kemungkinan akan behave like that.
akan mutate selalu dan memerlukan booster shot dari masa ke semasa. Tapi buat masa ni terlalu awal untuk mengatakan yang booster tu adalah satu keperluan yang mesti diberikan sekarang. Terutama sekali memandangkan masih banyak lagi yang belum menerima shot pertama pun. Dan adanya kekangan vaksin di seluruh dunia. Jadi saya rasa memang kajian perlu dilakukan untuk menentukan sama ada perlu booster shot atau tidak. Tapi pada masa yang sama, effort must be there to give the first shot in the first place. First and second shot complete the first dose sebelum kita memikirkan berkenaan dengan third dose. Tetapi kajian diadakan. Dan kajian yang ada sekarang memang menunjukkan kalau kita beri booster shot, ia mungkin dapat meninggikan lagi tahap immunity response. Dan pada masa yang sama, vaksin ni pun dia akan berubah-ubah ya. Pharmaceutical company yang membuat vaksin ni pun sentiasa akan mengubah vaksin tersebut supaya dia dapat merangkumi varian yang terbaru. Jadi kita tidak heranlah jika pada masa akan datang, kalau kita lebih di booster shot, sama ada vaksin tu telah diubah sedikit supaya dapat merangkumi varian-varian yang ada, ataupun seperti yang dikatakan tadi oleh Encik Ismail, di mana kita memberi vaksin daripada jenama yang lain, kerana ada beberapa kajian menunjukkan bila vaksin ini dicampur, dia punya immune response tu lebih hebat. Jadi ini kajian makmal, jadi sama ada ini akan ditunjukkan dari segi ini cuma menunjukkan yang immune response tu berlebihan, tapi sama ada ia dapat melindungi daripada penyakit COVID yang lebih teruk atau tidak, itu masih belum lagi ditunjukkan oleh kajian perubatan. Dan kalau kita lihat di media sosial, doktor, masih ada ramai lagi yang ragu-ragu tentang keberkesanan vaksin ini, dan mereka berfikir bahawa jika anda telah menerima suntikan vaksin ini, anda pulih sepenuhnya daripada pandemik COVID-19 ini. Tapi apa yang mereka kurang faham ialah tujuan kita mengambil vaksin ini adalah untuk kita tidak menerima jangkitan di kategori yang lebih teruk. Jadi mungkin sedikit penjelasan daripada Prof. Madya Doktor itu sendiri. Okey, terima kasih Fatana. Jadi memang Alhamdulillah hesitancy sudah berkurangan. Tapi pada masa yang sama, kita tak nak juga orang ingat dia dah vaksin, dia terus kebal, tak boleh dapat COVID-19 ni. Itu adalah satu persepsi yang salah juga. Jadi yang kita tahu, kita lihat sajalah keberkesanan tu insya-Allah memang ada. Mungkin kita belum nampak lagi penurunan kes-kes di Malaysia kerana kita betul-betul baru ramp up kita punya vaksin program bulan lepas. Tapi saya di hospital ni yang kami lihat sekarang ni kadar kemasukan ke hospital orang-orang yang berumur mungkin 60-70 ke atas tu mungkin ada sedikit pengurangan. Tapi yang kami nampak sekarang ni ialah yang berumur antara 20 hingga 40 tahun ke atas yang mungkin ada masalah komorbid, obesiti ataupun kencing manis ataupun sakit jantung. Jadi mereka ni yang belum lagi mendapat vaksin kena COVID dan unfortunately mereka mendapat COVID yang teruk. Jadi memang keberkesanan tu ada. Kita harapkan semakin ramai orang akan mengambil vaksin dan kita dapat pertingkatkan lagi liputan vaksin kita kerana insyaAllah keberkesanan terhadap COVID yang teruk kategori 4, kategori 5 dapat dikurangkan dengan adanya vaksin ini. Ya. Prof. Madya Doktor, bagi mereka yang sudah pun pulih daripada ataupun COVID-19 ini ataupun bekas pesakit COVID-19, mereka sudah pun membina antibodi badan terhadap virus COVID-19 tersebut. Cumanya tentang apabila untuk mendapatkan temujanji, apakah perlu menunggu satu tempoh yang ditetapkan ataupun boleh terus saja secara serta-merta mendapatkan selepas disahkan bebas dan juga pulih daripada COVID-19 ini, Prof. Madya? Okey, pada permulaan program vaksinasi, memang kita tangguhkan sesiapa sahaja yang pernah kena COVID perlu ditangguhkan sehingga 3 bulan. Dan sebabnya adalah kerana selepas kita kena COVID, kita sudah ada antibody dan insya-Allah antibody itu mungkin dapat melindungi kita, tapi mungkin untuk jangka masa yang singkat sahaja. Jadi oleh kerana kita ada kekangan vaksin pada masa itu, vaksin diutamakan diberikan kepada orang yang tidak ada imunisasi, tak ada immune antibody langsung. Tetapi sekarang memandangkan jumlah vaksin pun sudah meningkat, jadi kita ada clinical guidelines untuk vaksinasi yang edaran ketiga yang baru saja keluar dalam kira-kira sebulan yang lalu. Kami telah mengeluarkan
syarat tersebut. Jadi sesiapa sahaja yang baru sahaja kena COVID, setelah disahkan telah sembuh, telah keluar daripada hospital dan telah sihat, yang mengambil masa kadang-kadang 1 hingga 2 minggu selepas terkena COVID. Siapa yang kena kategori 1, kategori 2 dalam masa seminggu dah okey dah, tapi mungkin kategori 4 dan 5 mungkin rasa ambil masa lebih sikit. Jadi asalkan mereka telah sihat, telah bebas daripada COVID, mereka boleh mengambil suntikan serta-merta selepas keluar daripada ward. Dan kalau jadi kita tak perlu 3 bulan lagi. Okey. Ya, dan kalau kita lihat di United Kingdom sendiri, Prof. Madia Doktor, di mana mereka telah pun melebihi 60% penerimaan vaksin itu dan mereka telah pun memulakan kehidupan secara normal. Adakah itu akan terjadi di Malaysia dalam masa terdekat jika kita telah pun mencapai imuniti kelompok yang dijangka dalam September ini, khususnya di Lembah Kelang sendiri? InsyaAllah. Kita itu yang kita harapkan. Kita jangan terlampau gusarkan sangat berkenaan dengan number of infection per day. Sebab kalau kita tengok di United Kingdom pun number of infection meningkat. Ya. Tentu saya meningkat sebab telah terbuka kan. Tetapi kita tumpukan kepada number of people coming into the hospital dan juga yang menyebabkan kematian. Setakat ini memang kadar orang yang mendapat kategori 4 dan 5 masih sangat tinggi. Hospital kita dah max capacity. Tentu sekali kita dengar cerita berkenaan dengan kekurangan katil ICU. Sekarang ni kategori 1 dan 2 memang kita tak masuk ke hospital. Kita tumpukan perhatian kepada kategori 3, 4, 5 sahaja. Dan itu pun tak menang tangan. Semua hospital-hospital dementia kapasiti sangat-sangat tinggi. Jadi kita perlu turunkan ini. Tapi insya-Allah saya memang sangat-sangat berharap by the end of the month kita akan mula melihat pengurangan pesakit yang memerlukan hospitalization yang menyebabkan kematian, walaupun number infection mungkin tidak akan menurun dengan mendadak. Sebab target kita berubahlah sekarang. Ya. Prof. Madia Doktor, kalau kita lihatkan kepada situasi para pesakit yang beralih daripada asymptomatic kepada symptomatic dan pesakit yang non-critical kepada yang critical, kebanyakannya adalah mengalami penurunan ataupun dropping in oxygen dalam oxygen in blood level. Jadi juga terjadi juga kes-kes yang mana kegagalan organ berfungsi apabila mereka berada dalam fasa kritikal. Jadi apakah kesan-kesan seperti penurunan kadar oksigen dan kegagalan organ ini adalah kesan-kesan yang irreversible ataupun tidak boleh dipulihkan apabila seseorang itu mungkin keluar daripada ICU ataupun dirawat sebagai seorang pesakit COVID-19, Doktor? Okey. Kesan-kesan jangka panjang memang banyakkannya melibatkan paru-paru dan melibatkan pesakit yang mengalami kategori 4 dan kategori 5 ke atas. Long COVID ataupun post-acute COVID syndrome adalah sesuatu yang memang telah dikenal pasti seluruh dunia dan sesuatu yang sedang dipantau untuk melihat kesan jangka panjang COVID. Kebanyakan orang, terutama sekali yang tidak memerlukan bantuan pernafasan, kebanyakan mereka akan sembuh. Tapi mungkin kesembuhan tu bukan serta-merta. Jadi kami selalunya follow up pesakit-pesakit kami. Kita akan follow up beberapa minggu hingga beberapa bulan selepas mereka discharge untuk melihat dia punya perkembangan lah. Ada setengah-setengah yang memerlukan oksigen selepas discharge. Tapi yang kategori 1, 2, 3 insya-Allah akan sembuh sepenuhnya. Tapi kategori 4 dan 5 yang memerlukan oksigen semasa di hospital mungkin ambil masa yang lebih lama sedikit selepas discharge. Tapi kebanyakannya is reversible. Kategori 5 mungkin ada kesannya lebih jangka yang lebih panjang. Dan kalau kita lihat, kita masih berada di program Nasi COVID-19 Kebangsaan. Di setiap negeri banyak PPVMP telah dibuka dan beri tumpuan kepada kawasan pedalaman. Dan pandangan Prof. Madia Doktor sendiri tentang setiap orang perlu menerima vaksin ini dan tidak kira status ataupun bangsa ataupun warga negara apa, dan harus diberikan tumpuan kepada kelompok yang khusus sepertinya golongan bukan warga negara, kerana mereka ni yang golongan yang takut tampil ke depan sebenarnya, Doktor. Prof. Madia Doktor.
Betul. Saya rasa liputan, walaupun kita bangga dengan kadar tahap yang tinggi yang telah kita capai, tapi kita perlu juga jangan lupa berkenaan dengan pockets of people yang belum lagi divaksinasi dan apakah sebab-sebabnya. Jadi pertama sekali 21 juta sudah mendaftar, tapi kita jangkakan yang patut mendaftar hampir 30 juta. Jadi di manakah yang ketinggalan yang belum mendaftar ni? Kita perlu cari mereka supaya mereka mendaftar. Contohnya semalam saya ada satu pesakit di ward umur 80 ke atas masuk ke ward. Jadi saya tanya kenapa aunty ni tak dapat vaksin lagi sebab umur dia 80 ke atas dan berada di Kuala Lumpur. Jadi rupa-rupanya anak-anaknya tak mendaftarkan ibu dia sebab ingat ibu dia dah tua. Jadi tak perlu dapatkan vaksin. Jadi itulah satu persepsi yang salah ya. Jadi banyak lagi kes-kes seperti berikut. Contohnya lagi kita perlu cari mereka ni yang belum didaftarkan. Contohnya beramai OKU kita yang belum didaftar, B40 mungkin ada kesukaran untuk mendaftar. Ini yang kita perlu cari mereka. Di Sabah yang mendaftar sangat rendah, kurang 50%. Yang sudah menerima dos pertama cuma 25%, bawah daripada 20%. Jadi apa yang perlu dibuat di sana? Dan saya tahu memang ada efforts. Contohnya di KL ni bila kita nak buat surge capacity untuk meningkatkan kadar kapasiti vaksinasi, kita buka PPV mega dan sebagainya. Dan itu adalah cara yang baik untuk di urban area Kuala Lumpur dan Selangor. Tetapi kawasan-kawasan pedalaman ni dia punya approach tu mesti lain. Contohnya ada outreach program, mobile vaccination dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang memang sentiasa dipikirkan oleh JKJAV supaya kita dapat that coverage needs to be more dan terutamanya yang sukar dicapai ni. Berkenaan dengan foreign workers ni pun memang banyak announcement yang mengatakan mereka boleh tampil ke hadapan untuk mendapatkan vaksinasi, walk-in dan sebagainya. Tetapi kegusaran, ketakutan tu memang ada lagi kerana ada agensi lain pula mengatakan jika mereka didapati tiada permit, mereka akan ditangkap. Jadi kalau kita kan tentu sekali kita takut nak pergi ke tak pergi kan, vaksin tak dapat tapi kena tangkap pula kan. Jadi itulah sesuatu yang kita perlu imbangkan sebab impact dia bukan terhadap komuniti itu saja, impactnya kepada semua kan, sebab mereka ni di dalam komuniti kita, mereka bekerja, mereka berinteraksi dengan warga negara. Jadi kita tak boleh nak kata mereka ni di tempat asing, jadi tak perlu nak kisah. Ya, Prof. Madya Doktor, seketika kita juga nak melihatkan kepada bidang kepakaran penyakit berjangkit. Kalau kita banyak bercerita tentang pencegahan, ya sudah pasti kita nak tahu juga tentang apakah adanya ketika ini sudah terbitnya kaedah-kaedah rawatan untuk pesakit-pesakit kritikal ataupun pesakit yang mungkin asymptomatik. Seperti mana sebelum ini pernah digunakan rawatan antiviral oral treatment yang mana menggunakan ubat-ubatan untuk pesakit-pesakit HIV tetapi digunakan untuk mereka yang terkena dengan COVID-19. Jadi apakah kaedah-kaedah rawatan ini masih digunakan dan sejauh mana perkembangan kaedah-kaedah rawatan untuk pesakit-pesakit COVID-19 ketika dan juga fasa ini, Doktor? Terima kasih. Rawatan untuk COVID-19 ni adalah, tu saya kata COVID-19 ni sangat menarik sebab dalam masa setahun setengah ni berbagai-bagai benda telah berlaku, termasuk sekali rawatan untuk COVID-19. Pada penggunaan pandemik memang kami menggunakan apa saja yang kami ada berdasarkan kepada penyakit-penyakit yang dahulu, terutamanya SARS-CoV yang pertama dan juga penyakit-penyakit influenza dan sebagainya. Jadi pada permulaannya kita tentu sekali terdengar berkenaan dengan penggunaan hydroxychloroquine, diikuti oleh Kaletra iaitu lopinavir, ritonavir, itu adalah ubat untuk pesakit HIV yang telah kita gunakan dan lain-lain. Tapi selepas pada masa sama kajian berlaku. Jadi bila kajian berlaku kami dapat yang ubat ini kurang berkesan dan mungkin juga boleh mendatangkan mudarat. Dan bila kita buat kajian lain menggunakan ubat-ubat lain, bila kita nampak yang ubat itu berkesan, tentu sekali kita tidak pakai lagi ubat yang lama dan menggunakan ubat yang baru. Jadi rawatan terkini untuk COVID-19
pesakit-pesakit yang memerlukan oksigen ialah pemberian steroid, dexamethasone, dan juga penggunaan immunomodulatory seperti tocilizumab dan baricitinib. Itu di dalam negara kita lah. Tentu sekali di negara luar ada banyak juga ubat-ubat yang lain yang digunakan yang telah dibuktikan tetapi tidak dapat diperolehi di negara kita atas kekangan supply dan demand lah. Tapi pada masa sama tentu saya kita dengar banyak lagi ubat-ubat lain yang digunakan. Kita terutama sekali di PPUM hanya menggunakan ubat-ubat yang telah dibuktikan di peringkat klinikal. Kerana kami tidak mahu menggunakan sesuatu yang tidak menunjukkan keberkesanan di peringkat kajian klinikal dan mungkin memberi mudarat kepada pesakit kami. Jadi ada responsibility lah di situ. Okey. Baik. Terima kasih Prof Madya Doktor kerana berkongsikan pandangan ketika tadi. Itulah dia Prof Madya Dr. Sharifah Faridah Said Omar, pakar perunding unit penyakit berjangkit Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Baik, terima kasih sekali lagi Prof Madya Doktor. Baik Ismail, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti banyak pengesahan menarik akan kami kongsikan kepada anda dalam Selamat Pagi Malaysia.